Bila Allah sebut malam dan siang, Allah sebut malam dulu. Kenapa Allah sebut malam dulu? Sebab malam lebih mulia daripada siang. Sebab siang ialah masa kita mencari rezeki. Malam ialah masa kita mencari Allah. Malam masa orang bermunajat. Siang masa orang mencari haban keduniaan. Malam lebih mulia daripada siang. Maka sebab itu berkata Imam Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, satu perkataannya, laula munajatun fil ashar wa musahabatul ikhwan ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah tidak kerana bermunajat pada waktu sahur. Waktu sahur ni iaitu waktu yang terbaik dalam malam. Bukti kata baik waktu sahur dalam sepanjang malam, Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah puji orang yang bangkit pada waktu sahur mengucapkan astaghfirullahalazim. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalaulah tidak kerana bermunajat pada waktu sahur. Pertama. Yang kedua, wa musahabatul ikhwan, dan bermusahabah dengan para ikhwan. Ikhwan ni Imam Syafi'i menamakan para muridnya. Seperti mana Nabi kita SAW menamakan muridnya dengan sahabat. Imam Syafi'i menamakan muridnya dengan ikhwan. Kalaulah tidak kerana munajat pada waktu sahur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan bermusahabah dengan para ikhwan, anak murid dia, mengajak mana dia. Ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Aku tidak sudi hidup di atas muka dunia. Dua perkara Imam Syafi'i suka. Bangkit malam tekik tahajud, yang kedua mengajar. Sebab itu para ulama ialah mereka yang paling berat menghadapi saat kematian. Nabi kita SAW menempuh sakaratul maut seganda umat. Kita teruklah, Nabi lagi seganda. Dan siapa-siapa yang mewarisi tugas kenabian, dia sama macam Nabi saat dia nak mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala menyebut sebabnya dua perkara. Sebab ulama ni pada saat mati dia berebut di antara dua situasi. Yang pertama, rindu kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, sayang meninggalkan dunia. Para ulama dua perkara. Yang pertama, tidak ada saat yang paling dirindui seseorang ulama melainkan saat mereka nak balik jumpa dengan Allah. Sebab tu Al-Imam Ibn Hazm radhiyallahu ta'ala orang tanya, bagaimana perasaan seseorang yang nak balik jumpa dengan Allah? Dia kata seperti seorang musafir yang keluar berjalan jauh, pada malam nak balik ke kampung ataupun bertemu dengan keluarga. Begitulah perasaan orang yang nak balik jumpa dengan Allah. Betapa rindunya nak balik jumpa dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang kedua, dunia yang dia nak tinggal. Apa dunia ulama yang dia nak tinggal dunia tu? Majlis ilmu. Ulama ni kalau dia ulama, kalau dia tak mengajak dia demam. Kalau dia mengajak dia sihat. Saya teringat suatu mana guru kita Syekh Nuruddin pertama kali nak mai ke Malaysia, dia pada Mesir. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pada waktu itu dua pilihan, sama ada dia nak duduk di muassasah ataupun nak duduk di daerah. Jadi pimpinannya almarhum Ustaz Suhaimi Haji Ahmad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di daerah Syekh Nuruddin ada adik-beradik dia. Ada pupu dia, Syekh Fahmi Zamzam. Syekh Fahmi kata, mai daerah lah. Kalau tak salah ingat, Syekh Nuruddin sampai tu asar, malis sambutan untuk dia tu isyak. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi ini jadual yang diberi oleh Syekh Fahmi Zamzam.
Orang pun bagi cadangan pada Ustaz Fahmi. Yang orang tahu Ustaz soalan tadi, tangguhlah sikit ku esok kau buat malih dengan dia. Dia baru sampai daripada Mesir, baru sampai nak bagi dia ceramah dah. Ada cadangan itu. Kata Syekh Fahmi, silap, kita silap. Ulama ni, kita kata dia letih, dia baru sampai. Ulama ni rehatnya di malih ilmu. Tu pahaman yang Syekh Fahmi bagi kan. Yang Syekh Fahmi bagi. Maknanya dia letih, dia pegang mikrofon, dia mula mengajak, hilang letih dia. Rehatnya di malih ilmu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, di antara dua itulah nak balik jumpa Tuhan, rindu nak balik jumpa Tuhan, nak tinggal balik ilmu. Haduk mengajak tiba-tiba nak balik dah, nak tinggal dah mengajak. Tu yang paling dirasai oleh seseorang ulama pada saat nak balik jumpa Tuhan, nak balik jumpa Allah. Di antara, oleh kerana berebut di antara dua situasi itu, maka dia menghadapi sakarat yang paling teruk sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi itulah yang disebut kegandaan pahala yang Tuhan nak bagi berlipat kali ganda kepada pewaris Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Tadi saya sebabnya, pasal apa yang Nabi paling teruk menghadapi sakaratul maut? Sebab Tuhan nak bagi pahala yang besar pada Rasulullah. Siapa para ulama Tuhan bagi menghadapi sakaratul maut yang paling teruk? Sebab Tuhan nak bagi pahala yang besar kepada pewaris Nabi alaihi wassalatu wassalam.